kisah-kisah yang anda dengar di dunia mistik, anggaplah ianya satu perkongsian. Hai, Assalamualaikum. Dah lama tak buat video. Jadi hari ni sajalah nak sembang buat satu video yang orang kata lebih kepada kita membincangkan dalam kisah dunia mistik. Ni apa dunia mistik ni sekarang ni nak tanya, kalau anda yang di luar sana pernah tengok video ni, dah subscribe belum? Itu je nak tanya sebenarnya. Okey, satu lagi, kita nak berbual ni lebih kepada formal ke ataupun berbual biasa? Sebab pada saya lah lebih kurang macam kita buat cara biasalah, kita berbual biasa je lah. Untuk kisah dunia mistik pada episod kali ni, saya nak buat lebih santai lah, lebih santai. Jadi kita gunalah aku engkau ke, kita orang ke, dia orang ke. Kita gunakan perkataan yang biasa kita gunakan dengan orang-orang biasalah, kita jumpa kawan-kawan. Jadi aku ni sebenarnya tak ada benda nak cerita lebih-lebih ni. Dunia mistik ni sebenarnya aku buat lebih kepada perkongsian pengalaman orang, sama ada kita tak tahulah sama ada benda tu betul ataupun tidak. Jadi aku cuma sharekan pengalaman tu pada korang semua yang mana suka dengar kisah-kisah dunia mistik ni. Pada aku dunia mistik ni dia banyak kategori, banyak jenis, macam yang kita tahulah. Dunia mistik ni dunia yang alam gaib. Dia termasuk dalam jin, bunian. Jin dengan bunian orang yang sama, makhluk yang sama. Cuma jin ni dia ada dua kategori, satu jin Islam, satu jin kafir. Itu yang apa yang aku tahu. Itu apa yang aku tahulah, jin Islam dan jin kafir. Dan apa yang aku tahu, bunian ni salah satu golongan daripada jin Islam. Itu yang apa yang aku tahulah. Macam sekarang ni kita tak tahu sama ada mereka ni wujud dekat rumah kita ke, dekat mana-mana sebelah kita ke. Dia benda yang tak nampak, yang macam mana kita sedia maklum lah dengan benda-benda ni semua. Dunia mistik ni pun termasuk juga dalam cerita-cerita berkenaan dengan ilmu hitam. Ilmu hitam, sihir, santau, apa semua. Dunia mistik ni benda-benda yang kita masyarakat Melayu yang kita tahulah. Orang Melayu ni macam-macam. Kalau dia sakit hati, macam-macam je hantar. Okay. Salah satu contoh yang pernah arwah bapa aku kena. Okey. Ni masa ni arwah mak aku hidup lagi. Okey. Arwah mak aku hidup lagi. Ini kisah pendek sebenarnya. Aku nak ceritakan sebenarnya kisah pendek je ni. Pasal kita lebih pada nak membincangkan benda-benda ni semua. Macam arwah bapa aku ni dulu, dia pernah kena buatan orang. Macam kaki dia pernah
sakit. Kalau duduk rumah je sakit. Kalau duduk rumah je sakit kaki, kalau dia keluar dia tak sakit kaki. Itu yang orang kata apa, yang pelik lah, yang pelik pada kaki arwah untuk saya ni. Jadi apa saya pula ni nak bincang, kita ni saja nak berbual-bual. Jadi arwah bapa aku ni, bila kaki dia sakit, waktu sakit ni, waktu dia lebih kurang lepas asar. Lepas asar sampai ke malam. Time buat live ni, time ni lah, mata basuh abuk lah, apalah kan, macam-macamnya. Kaki beliau sakit mesti lepas asar. Lepas asar ke atas lah. Jadi aku ni adik-adik semua banyaklah yang membantu pijat kaki, kadang sapu minyak ke apa ke. Jadi bapa aku ni pergilah ke pergi jumpa orang, pergi jumpa orang, minta bantuan untuk berubat. Habis tu orang yang ubatkan kaki bapa aku ni kebanyakan bagi tahu yang dia terlanggar satu benda di tempat kerja. Jadi arwah bapa aku ni macam dia tak ya je lah, pergi berubat ke sana ke sini. Pasal dia cakap kalau apa yang bapa aku tahu, bila kaki dia kalau orang yang terlanggar benda yang tak nampak, benda yang tak nampak, dia panggil Dena. Saya itu pun tak tahulah betul ke tak betul, Dena ke apa, lebih kurang macam tu lah. Kalau korang yang terkena benda ni, terlanggar benda yang tak nampak, dia punya ubat kena pergi berubat dengan orang. Berubat dengan orang yang lebih mahir lah dalam dunia mistik ni lah, dunia perubatan tradisional ni. Jadi bapa aku ni, masa dia kena tu, dikatakan kena Dena, orang tu cakap dia terlanggar satu benda yang tak nampak. Kalau terlanggar satu benda yang tak nampak, arwah bapa aku sapu minyak kat kaki, sepatutnya dia bengkak, tapi tak. Itu yang jadikan pelik lah sebenarnya. Jadi bapa aku ni tak percaya dengan orang yang ubatkan dia. Jadi bapa aku ni pergi ke jumpa ada satu nenek ni. Nenek ni pun cerita benda yang sama. Kalau tengok cara nenek ni, tak tahulah nenek ni ada lagi ke tak. Masa ni zaman aku sekolah dululah. Zaman aku sekolah ada berapa tahun, 11 tahun ke apa dah. Lebih kurang macam tu lah. Jadi bapa aku ni pergi jumpa satu nenek ni. Nenek ni punya cara, kalau korang tengok pun seram. Datang normal, datang ke rumah dia normal ni. Datang rumah normal, habis dia boleh menurun tau. Dia menurun ni maksudnya dia macam panggil satu benda yang kita tak nampak masuk ke dalam badan dia. Tu panggil menurun. Jadi nenek ni pun menurun. Dia baca apa benda dia punya ayat ke apa benda, dia baca. Habis bapa aku pun macam ya tak ya. Habis pasal nak sihatkan kaki sakit ni. Kaki sakit, balik rumah kaki sakit, balik rumah mesti kaki sakit. Dia bukan penat bekerja. Bapa aku ni security. Arwah bapa aku ni security. Jadi dia cakap, kata dia dia nak cari orang yang lain. Tahu tak nenek tu buat apa? Nenek tu duduk, bayangkan, nenek tu duduk bersila. Lepas tu dia baca, dia jampi apa benda, dia baca ayat dia apa semua. Lepas tu suara nenek tu berubah. Berubah jadi suara yang lebih kasar, garau dan pelik. Macam kalau nenek tu tadi cakap dia lemah lembut apa semua,
Tapi yang ini bila dia masuk dia jadi kasar, cakap apa dia cakap, ambil barang ni, potong dia, lepas tu buang kat mana, kat sini. Dia suruh buat macam tu. Jadi bapak aku ni buat je lah apa yang ni, untuk tengok sihat ke tak sihat. Jadi bapak aku tengok tak ada apa-apa yang apa nama ni, yang berubah, yang makin baik, tak ada. Dia pergi jumpa satu orang, okey. Orang ni pula cara dia, perubatan dia gunakan asap rokok. Jadi okey, apa yang kita sedia maklum, apa yang aku tahulah, okey, kalau guna asap, kebanyakannya dia akan gunakan jin. Okey, jin. Sebab apa? Jin kan makanan dia asap. Tak kisahlah apa asap. Asap rokok ke, asap kemenyan ke, apa jenis asap. Yang dikatakan tu lah. Yang apa yang aku tahulah. Tak tahulah apa yang korang tahu. Kalau korang tahu lebih daripada ni, korang komen kat bawah. Komen kat bawah. Bagi pendapat sikit. Macam aku, apa yang aku tahu, okey, asap rokok dengan asap kemenyan. Asap rokok dengan asap kemenyan ni makanan jin lah. Jadi orang yang bapak aku jumpa ni, dia gunakan asap rokok. Dia bawa keluar satu batu, tak tahu batu apa, mungkin kemenyan ke apa ke, kecil je. Dia kecil, lebih kurang besar-besar macam ni lah, lebih kurang besar-besar macam ni. Okey, dia lebih kurang lah besar-besar macam ni lah. Jadi dia letakkan batu tu dekat atas rokok. Dia ketis sabut rokok tu. Okey, bila tu dia ratakan bara tu, dia letak batu tu dekat atas bara. Dia letak batu tu, dia cakap, kata dia, okey, dia tengok asap tu pergi ke mana. Tempat tak ada angin, dalam rumah. Tempat tak ada angin. Jadi dia pegang jauh. Dia letak jauh daripada mulut dia, daripada nafas dia apa semua. Asap tu mula macam berselerak. Macam apa orang kata, terbang sana sini apa semua, asap kan. Apa yang kita tahu asap lah. Okey. Jadi asap tu mula-mula kumon gitu, okey. Macam berselerak asap tu. Lama-lama asap tu dia keluar daripada tepi-tepi batu tu, okey. Dia jadi panjang. Dia keluar je panjang gitu. Halus je. Macam dia tak pergi ke mana-mana, kat situ je. Dia naik walaupun dia bergerak-gerak gitu, macam ada alunan asap tu, okey. Dia naik macam gitu je, dia tegak. Dia tegak. Macam kena tarik, macam kena sedut asap tu. Kau tak pelik ke? Jadi katanya lah, itu yang dia kata, asap ni kalau bersepah, okey, bersepah ke sana ke sini apa semua, dia kata ni kena buatan orang. Okey, kena buatan orang. Jadi kalau asap tu berselerak apa semua, ini dia cakap orang jauh buat. Orang yang jauh buat. Habis bila bapak aku tanya, habis asap tu tegak, siapa yang buat? Dia cakap kalau asap yang tegak ni, orang yang buat tu tak jauh. Orang yang buat tu tak jauh. Sama ada orang tu saudara mara ataupun adik-beradik. Kita pun tak tahu siapa yang buat. Jadi bila tanya dengan dia, dia cakap itu je yang dia boleh bagi tahu. Dia nak bagi tahu lebih, dia tak berani nak bagi tahu. Jadi kata dia boleh ubat. Dia cakap, kata dia nak buat ubat ni makan masa. Kena cari orang yang betul-betul mahir lah yang boleh buat. Jadi bapak aku ni tak percaya dengan orang ni. Pergi jumpa satu orang lagi. Bagi tahu dengan orang ni. Okey, dia punya kaki sakit, berdenyut, bisa, lepas tu panas, kering, lepas tu macam apa orang kata, kaki dia tak selesa lah, sakit, berdenyut. Malam memang dia denyut sampai
Sampai ke malam pernah terjadi arwah bapa aku ni menangis. Arwah bapa aku ni menangis sebab dia tak boleh tahan dengan kaki yang sakit. Habis dia jumpa orang yang seorang lagi ni, okey, ni orang yang ketiga lah. Tadi mula nenek yang tua tu, okey, yang menurun tu. Yang kedua ni asap rokok, yang ketiga ni dia apa nama ni, dia gunakan keris. Guna keris pendek. Okey. Jadi arwah bapa aku ni pergi ke jumpa yang orang yang tukang ubat ni lah. Jumpa, dia cakap, kata dia, orang ni pun yang buat ni tak jauh. Orang ni buat orang ni pun buat katanya saudara mara juga yang buat. Tapi saya, okey, aku tak tuju kat siapa-siapa. Aku pun tak ada balas dengan siapa-siapa. Aku pun tak berdendam dengan orang siapa-siapa. Okey. Terpulanglah pada orang yang kalau dah dengar ni, minta dia bertaubat je lah. Pasal aku pun lebih suka kalau kita ni berbaik-baik. Pasal ni benda-benda syirik, khurafat ni apa semua, lebih baik kita jangan buat lah. Jangan buat lah. Sebab makcik tu sendiri cakap orang yang buat ni tak jauh, saudara juga. Jadi kira macam tak payahlah kita nak apa berdendam dengan orang. Kalau dah nama pun saudara je lah kan. Kita pun buat apa nak bergaduh-gaduh. Esok lusa ke apa ke, kita pun jumpa juga orang-orang yang macam ni kan. Cuma kita kena berhati-hati je lah orang macam ni. Okay. Jadi makcik tu dia gunakan keris, okay, besar ni, lebih kurang pendek je lah. Lebih kurang pendek macam ni. Dia keluarkan keris. Dia tak tahu apa dia baca, apa benda. Dia tengok keris tu. Lepas tu dia cakap dengan bapa aku. Dia cakap, kata dia, orang ni dia gunakan patung. Lepas tu dia titis patung tu dekat kaki dengan lilin. Dia cakap tak tahu lah sama ada benar ataupun tidak. Okay. Sama ada benar ataupun tidak, kita tak boleh nak ambil 100%. Ini cuma ikhtiar. Lepas tu jadi bapa aku pun berubat lah dengan orang tu. Berubat ada kurang, tapi bapa aku tak puas hati. Jumpalah satu ustaz ni. Okey, ustaz ni bila dia berubat dengan arwah bapa aku berubat dengan ustaz ni. Okey, ustaz ni cerita, dia cakap benda yang sama. Dia cakap, kata dia, tak apalah, dia cubalah ubatkan kaki ni lah. Masalahnya yang kaki sakit tu bukan sebelah kiri atau sebelah kanan, dua-dua yang sakit. Jadi kira nak macam mana? Kalau korang sakit kaki pun korang dah cakap macam-macam. Ini kan kena buatan orang. Inilah dalam cerita dunia mistik. Macam-macam boleh ada. Kau nak cerita pasal apa? Kena sihir. Macam yang apa nama tu? Siapa nama? Kisah si Mat. Kisah si Mat tu. Okay, yang episod keberapa tu. Lepas tu kau nak cerita pasal penampakan, pun boleh, tak ada masalah. Ni semua dalam cerita dunia mistik. Jadi bapa aku ni pun pergi berubat dengan apa, dengan ustaz ni. Berubat alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Arwah bapa aku ni, dia dulu Navy. Siapa yang tak tahu Navy ni, dia tentera laut. Okay, dia ni bekas tentera laut. Jadi dia ni berkhidmat 13 tahun. Berkhidmat 13 tahun. Jadi dia pesara awal. Okay, dia pesara awal. Orang kata pencen awal lah. Dan ikutkan 20 lebih, 21 ke 22 ke 23, lebih kurang macam tu lah, untuk dapatkan pencen. Tapi arwah bapak aku masa tu ambil keputusan untuk pesara awal 13 tahun berkhidmat dengan Navy. Jadi lepas tu dia banyaklah kerja-kerja yang dia buat ni. Salah satunya
kerja yang paling lama je buat security lah, sampai je dah tak boleh bekerja. Jadi banyaklah pengalaman-pengalaman mistik je masa dia kerja security ni. Macam-macam je ada. Yang laut tu lain. Yang laut tu sebelum dia jadi security, lepas dia security tu, dia ni lebih banyak daripada security. Baru kerja dekat company ni lebih kurang dalam 5-6 tahun, nanti dia akan kerja company lain pula. Dia cara macam tu. Dia lama memang kerja security ni, memang pengalamannya memang banyak. Macam-macam je ada. Jadi aku ni sumber inspirasi aku ni pada arwah bapa aku je lah. Okay. Macam kalau kisah-kisah benda-benda benda penampakan ni, salah satunya yang pernah dia nampak kelibat orang. Dia ni waktu malam, dia ni suka berjaga sampai pukul 3-4 pagi, arwah bapa aku ni. Jadi malam tu ada sekali, dia cakap, kata dia, semua dah tidur, dia duduk kat depan pintu. Dia duduk depan pintu, isap rokok. Dia duduk depan pintu. Sambil tu dia dengarkan, dulu dekat Malaysia ada satu radio ni, ada satu channel radio ni, dia keluarkan kisah-kisah seram. Kisah-kisah seram. Masa tu dia fight dengan radio Singapore, KC masa tu, KC. Yang ni Malaysia punya, sama-sama. Cerita je lebih kurang, orang telefon kongsi kisah-kisah benar dengan dia. Kalau buat cerita, dia terus letak. Dia tak ada tunggu-tunggu lagi. DJ ni. Jadi bapa aku sambil dengar kisah-kisah mistik daripada radio tu, dia cakap, kata dia, tiba-tiba depan pintu rumah, dia cakap ada satu kelibat melintas. Ada satu kelibat melintas. Rumah aku rumah kampung. Jadi pintu rumah ni, kalau kiri kanan ni dah kiri hutan. Kiri kanan ni semak lah, apa semualah. Cuma depan jalan besar. Belakang ada rumah nenek saudara. Sebelah kiri dah ada kedai kopi. Kedai kopi ni pukul 8, pukul 9 dah tutup lah. Ada waktu kedai kampung biasalah, pukul 8, pukul 9 tengok keadaan. Kalau ada orang, buka sampai malam pukul 12, pukul 1. Jadi bapa aku ni duduklah kat depan di depan pintu. Dia cakap, kata ada kelibat melintas. Dia ingatkan pencuri. Dia bangun, dia cari, tak ada. Dia lari cari, pergi, tak ada. Tu pengalaman arwah bapa aku lah. Dia ni punya kena buatan orang, macam-macam lah. Buatan orang ni macam-macam. Ada yang melalui mimpi, ada yang macam aku pernah jumpa 77. 2 kali aku pernah jumpa dekat kampung. 2 kali. Pertama masa tu zaman budak-budak. Zaman budak-budak, manalah kita tahu. Kita ingatkan komik. Bukan komik baca buku tu. Komik yang taik bintang. Kita ingatkan taik bintang. Rupanya tu 7. Budak-budak manalah tahu kan. Jadi yang kali kedua aku jumpa, kali kedua ni yang aku jumpa masa aku dengan member aku naik motor. Masa ni kita orang baru balik daripada pergi melepak dekat warung lah, dekat rumah member lah. Jadi kira balik malam tu dah pukul 2-3 pagi. Malam tu aku dengan member aku tengah jalan, on the way nak balik. Kawasan yang aku jumpa ni dekat dengan custom cycling lah. Custom cycling. Lalu dekat atas. Macam taik bintang. Taik bintang. Ingatkan taik bintang. Dia punya colour je colour orange.
Warna oren kemerahan macam tu. Itu tujuh. Jadi masa aku tegur, aku cakap dengan member aku, tujuh. Aku cakap gitu. Member aku pun tengok. Tak lama tu meletup. Tak tahu sebab apa meletup. Ada orang cakap kalau kita tegur benda tu tak sampai dekat orang yang nak apa nama nak yang dia nak kenakan tu. Jadi aku dengan member aku tegur, benda tu meletup. Ni apa tujuh lah. Banyak kisah, banyak cara, macam-macam. Ada yang dikatakan nak buat tujuh ni, dulu asal tujuh kata dia penghantaran macam kita lah. Kita pakai postman, DHL, JNT, pos laju, apa semua. Itu orang. Yang ini kita gunakan ilmu tujuh. Ilmu tujuh dia hantar guna telur. Dia hantar guna telur. Kalau dulu orang yang berilmu, dia hantar barang kat dalam telur tu, ilmu dia. Macam katalah aku ada ilmu apa untuk mengubat orang. Jadi kawan aku yang dekat sana jauh ni, jauh nak pergi jauh. Jadi aku hantar pakai benda tu. Jadi member aku tinggal ambil ilmu tu. Zaman sekarang bila benda ni dibuat benda tak baik, jadi kan benda tu santau lah. Dia hantar ke rumah orang. Dia kalau katalah aku tak minat dengan kau, ni, aku boleh hantar. Tapi kena ada cara dia. Tu tujuh. Ada yang guna macam-macam lah. Macam-macam saya bab tujuh ni macam-macam. Ni sihir, ni semua sihir. Bab ilmu hitam ni macam-macam lah. Macam ahli keluarga aku, kalau korang tahulah, ahli keluarga aku ni keturunan moyang aku. Keturunan moyang aku pula. Salah silah daripada keluarga aku ni. Moyang aku ni dulunya bidan kampung. Bidang kampung. Jadi orang-orang kampung kebanyakan dulu kalau bersalin mesti cari arwah moyang aku lah. Jadi arwah moyang aku ni pula macam-macam ilmu ada. Tak tahulah ilmu apa. Jadi masa arwah moyang aku meninggal, ini pengalaman mimpi aku. 2 kali aku mimpi aku jumpa arwah moyang aku ni 2 kali. Tak tahu sama ada dia nak bagi ilmu ataupun tidak. Tapi aku mimpi lepas settle urusan jenazah ataupun semua. Selang dalam 2-3 hari lepas tu aku mimpi dengan arwah moyang aku. Orang kampung banyak bagi tahu yang arwah moyang aku ni dia ada kembar. Dia ada kembar. Kalau dekat darat dia kembar je harimau. Kalau dia kat laut kembar je buaya. Itu yang orang cakap lah, orang tua lah beritahu. Jadi aku ni lepas selang beberapa hari moyang aku meninggal, malam tu aku mimpi aku jumpa arwah moyang aku baru lepas mandi. Arwah moyang aku ni kalau baru lepas mandi, dia akan berkemban. Dia akan jalan sampai ke rumah dia. Rumah dia sebelah rumah aku je. Rumah dia pun macam pondok lah. Dia tak ada besar mana pun. Dia pondok je. Kalau pergi rumah dia pun style orang kampung lah. Aku zaman-zaman tu sempat lagi lah jumpa arwah moyang aku ni dengan orang nak pergi jumpa bidan apa semua. Sempat lah tengok cara dia kan, berubat orang apa semua. Jadi arwah moyang aku ni lepas dia meninggal beberapa hari tu aku mimpi aku nampak dia bola lepas mandi. Berkemban, dia jalan balik ke rumah. Tapi dia tak singgah rumah. Dia pergi ada satu hutan ni. Masa tu aku follow dia. Aku ikut dia. Dalam mimpi tu aku ikut dia sampai dekat satu hutan ni ada satu gua.
Satu gua. Dekat gua tu, dia tiba-tiba hilang. Aku pun tengok mana moyang aku ni. Kejap lagi dia datang di belakang. Meh, kata, jom masuk. Dia kata, nak masuk ke mana tu? Ya. Jom masuk, ikut tu, katanya. Aku pun ikut lah. Aku ikut. Sampai dekat pintu gua tu tak besar. Macam lebih kurang pintu rumah kita je lah. Tak besar. Habis sampai kat gua tu, ada dua makhluk. Ada dua makhluk yang duduk dekat situ. Berkepala, satu buaya, satu apa nama ni? Harimau. Ada dua kepala, ada dua orang yang jaga dekat pintu gua tu. Itu yang mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua, yang aku jumpa, dia nak bagi aku satu buku. Dia nak bagi aku satu buku. Buku tu kecil, macam buku nota kecil je lah dia bagi. Masuk dalam rumah tu macam rumah banglo. Macam rumah banglo. Habis bila masuk dalam rumah tu, dia dekat tingkat atas. Dekat tingkat atas, dia keluar dari bilik. Dia nampak aku kat bawah. Dia kata, Pan, kau sambut. Aku pun, apa benda yang je baling, aku tepis. Bila aku tepis tu, buku tu terkabur. Jadi macam kertas-kertas terbang. Aku tak tahu sama ada benda tu dalam mimpi aku tu dia bagi ilmu ke apa ke, aku tak tahu. Sampai sekarang aku tercari-cari jawapan sebab benda ni mimpi. Tak tahulah sama ada betul ke tidak kan. Mimpi ni kita tak tahulah. Orang kata mainan tidur. Kita ni cuma percaya dengan Tuhan yang satu. Lepas tu yang bab ni kita dah settle. Bab yang pengalaman-pengalaman bab dunia mistik dekat kampung aku dah settle. Dengan sihir bagi abu semua ni kita dah settle. Yang ini aku nak masukkan cerita satu kisah member aku sendiri. Ni member aku sendiri. Dia asal orang Segamat. Bekerja sebagai kaki tangan awam kerajaan. Dan sekarang dia duduk dekat Senawang. Dekat Senawang, Seremban. Dekat Seremban. Dia ni masa baru-baru masuk dekat quarters yang ni, yang dia duduk ni, selepas dia kahwin. Hari pertama dia masuk, dia kemas rumah macam biasa. Hari pertama dia masuk, kemas rumah macam biasa. Dia cuma sebelum nak pindah ke quarters tu lah, nak masuk ke rumah tu. Jadi member aku ni, dia perasan dekat dalam rumah tu ada satu kerusi, ada satu sofa, kursi lama. Kursi lama ni dia keluarkan, dia letak dekat ruang tamu. Dia letakkan ruang tamu. Jadi hari yang pertama dia duduk rumah tu, dia cuba duduk dulu sebelum dia pindah sepenuhnya ke rumah tu. Dia cakap, kata dia waktu ni selepas asar. Biasanya benda-benda ni, benda-benda pelik ni dia akan berlaku selepas asar. Baik kena Zohor, baik kena sihir ke apa ke, kebanyakannya semua lepas asar. Dia cakap, kata dia lepas asar tu dia bangun, dia nak pergi solat. Lebih kurang dalam pukul 5 macam tu lah, 5 petang lebih kurang. Jadi dia keluar dari bilik, sofa yang diletakkan dekat ruang tamu tu, sofa yang diletakkan dekat ruang tamu tu, dia perasan macam ada orang tengah duduk dekat kursi tu.
Kursi lama, kalau korang tahu tak, kursi ni macam yang aku tengah duduk ni, sofa. Okay, ni sofa biasa. Dia ada satu lagi, yang satu kursi lama punya. Kalau yang zaman sekarang ni korang tak jumpa, korang balik kampung lah. Korang balik kampung, korang jumpa lah kat kampung. Kalau korang punya family orang jenis orang yang senang, tak jumpa lah kot kursi lama tu. Kursi dia punya sofa dia punya span petak. Dia katakan kursi lama lah. Kalau kursi lama tu lah. Kalau zaman dulu siapa dah ada kursi tu kira dia punya orang tamu dah cantik lah. Pasal memang apa, zaman dulu dengan zaman sekarang kan beza. Bentuk, rupa, fashion, apa semua. Semua tu dah berbeza. Jadi yang dikatakan kursi lama ni, kursi macam zaman dulu tu lah. Jadi bila keluar daripada bilik nak pergi semayang, nak pergi ambil wuduk ni, dia nampak dekat kursi yang dia letak kat luar tu ada orang duduk. Dia letak macam ni lah, dia lalu belakang. Dia lalu belakang ni. Dia lalu belakang tu, dia nampak macam ada orang duduk. Bukan kelibat, macam ada, betul lah ada orang duduk. Tapi masalahnya, rumah tu dia duduk seorang. Macam mana boleh ada dua orang dalam rumah tu? Dia dengan siapa lagi ni? Seorang lagi ni yang duduk dekat atas kursi tu. Dua orang ni. Aku lebih pada fikir penghuni yang sebelum ni. Okey, untuk pengetahuan korang semua, itu apa yang aku sekarang ni aku nak cerita apa yang aku tahu. Okey, kalau rumah kita dah tinggalkan lebih daripada 3 hari, dah ada penghuni lain yang datang. Penghuni ni dia kita tak nampak. Itu apa yang aku tahulah. Selepas 3 hari rumah kosong, dia akan masuk. Benda ni akan masuk. Jadi kira yang dikatakan orang lain yang duduk dekat atas sofa tu, kemungkinan besar jin lah. Dipanggil jin lah yang duduk dekat atas sofa tu. Dia kata rumah tu dia tak cerita banyak. Dia terus keluar dari rumah tu. Dia dekat dengan dia punya pegawai. Dia tak nak duduk rumah tu, dia nak pindah blok lain. Nak pindah blok quarters yang lain. Jadi kira rumah tu pun dibiarkan kosong lah sampai sekarang. Dia cakap tak ada siapa yang berani nak duduk rumah tu. Lepas tu macam rumah aku sekarang ni, ni yang aku duduk sekarang, rumah ni dulu asalnya Cina yang duduk. Rumah ni asalnya aku sewa rumah ni. Jadi rumah ni dulu asalnya Cina, tuan rumah pun Cina. Jadi rumah ni aku dah bersihkan apa semua. Lama nak bersihkan, banyak kerja. Nak itu, nak ini, apa semua. Dengan sinki nak buat itu, macam-macam lah. Sebab kita tak tahu rumah Cina ni apa yang dia buat. Jadi dengan tempat sembayang dia ada semua dekat dalam rumah apa semua. Jadi aku bersihkanlah rumah ni dengan wife aku lah. Sama-sama kemas, sama-sama angkat barang apa semua. Habis malam pertama lepas kami dah pindah semua barang masuk ke rumah ni, malam pertama tu terasa macam rumah ni aku sendirilah. Ni pada aku punya perasaan lah. Perasaan aku sendiri. Aku rasa macam ada orang perhatikan daripada dapur. Kalau waktu malam tidur dekat ruang tamu. Masa malam pertama aku dengan rumah aku tidur dekat ruang tamu. Pasal masa tu kita tak berani lagi nak duduk dalam bilik. Satu lagi panas. Duduk dalam bilik panas. Jadi rumah ni, rumah ni ada 3 bilik, satu store. So ada 3 campur dengan store 4 lah. Ada 4 bilik lah. Satu bilik air. 2 bilik air, satu jamban cangkung, satu jamban duduk. Jadi aku dengan rumah aku lepas pindah apa semua, kita orang duduk kat ruang tamu, tidur dekat ruang tamu. Terasa, aku sendiri yang terasa macam ada orang perhatikan aku dekat dapur. Itu malam pertama. Jadi dah tak ambil
tak ambil tahulah benda tu semua. Biarlah dia nak buat apa semua. Jadi malam tu aku tidur sebelum subuh pula aku dengar dekat luar rumah, betul tu dekat pintu dekat tingkap bilik yang paling depan sekali ni. Tingkap bilik yang paling depan sekali ni, aku dengar ada bunyi suara perempuan menangis. Aku dengar bunyi suara perempuan menangis. Jadi aku telefon ustaz aku. Aku tanya dengan ustaz, macam mana nak buat rumah kalau nak cuci rumah, nak kemas rumah ataupun nak pagar rumah dengan cara yang betul. Jadi ustaz aku bagi tahulah step by step, azankan rumah, 4 penjuru, luar rumah, lepas tu menghadap kita kat luar rumah menghadap bumbung, sambil tu baca doa, minta dijaga benda-benda yang inilah, makhluk-makhluk yang bukan-bukan je lah. Jadi minta dijauhkan lah daripada benda-benda yang buruk. Jadi aku pun buat benda yang ustaz aku suruh. Bila aku dah buat, alhamdulillah sampai sekarang rumah ni selamat. Tak ada apa lagi aku dengar benda-benda pelik tu. Jadi kira okey lah, sampai sekarang okey. Dah tak ada masalah. Ni semua pengalaman mistik lah. Kalau korang yang ada pengalaman mistik tu, cubalah type sikit cerita tu, bagi lah dekat email yang kat bawah ni. Email kat bawah ni sentiasa ada ni lah. Email kat bawah ni, bagi kat aku share kat korang. Yang siapa-siapa kata nak cerita benda yang pelik-pelik ke apa ke, bagi je. Tak ada masalah. Kalau korang rasa nak bagi pendapat, idea dan macam-macam lah, bagi je kat email tu. Tak ada masalah. Aku terima je. Apa yang orang nak bagi, aku terima je. Buat masa ni pun aku buat video ni, aku edit je. Aku tak ada nak buat live dulu apa semua. Sebab sekarang ni pun barang-barang untuk buat video apa semua belum cukup lagi. belum cukup bajet apa semua. Cuma kita ni buat mana yang mampu je lah. Sebab aku lebih minat berceritakan benda-benda pengalaman mistik. Pengalaman mistik ni, dunia mistik ni tempat kita berkongsi pendapat, idea, berbincang dan menceritakan kisah-kisah horror lah. Kisah-kisah horror lah. Kalau andai kata aku balik kampung, aku tidur dekat kampung, aku dah lama tak balik kampung. Kalau balik pun aku balik satu hari, aku dah balik sini balik. Kalau andai kata aku balik ke kampung, aku tidur lama dekat kampung, aku tunjukkan jalan-jalan yang biasa aku jalan waktu aku zaman-zaman aku sekolah dulu. Kau bayangkan, aku balik rumah pukul 2-3 pagi, lalu dekat jalan yang aku akan tunjuk dengan korang nanti. Nanti aku beritahu lah. Kalau aku teringat aku dah balik kampung, aku cuti balik kampung dalam 2-3 hari, aku jumpa kawan-kawan aku apa semua, aku pergi jumpa adik-adik aku semua dekat kampung, aku tunjuk jalan kat kampung aku macam mana. Kalau korang ada video yang nak kongsi pun, share lah dekat ni, apa nama tu, email bawah ni. Email bawah ni. Tak ada masalah. Okey je, aku pun on je. Sebab kita ni nak berkongsi. Kalau kau ada kampung kau yang lagi seram, kau masuk je sekali, tak ada masalah. Aku pun okey je, tak ada masalah je. Kita sama-sama lah kan. Kita sama-sama kongsi idea, pendapat, apa semua, cerita-cerita seram ni semualah. Lepas tu apa lagi nak cakap, kalau ada idea lagi lepas ni apa yang aku nak buat, nanti aku bagi tahulah, ataupun aku terus upload dekat dalam YouTube. Okey. Untuk yang korang-korang yang kat sana, belum lagi subscribe channel ni, subscribe kat bawah tu. Okey, tekan je tombol tu, free je, tak kena bayar pun. Tekan je, tak ada masalah, tekan je. Kalau yang dah tekan tu, tak payah tekan lagi.
Kau tekan sekali je. Yang baru tengok ni, tekan je lah video tu. Tekan je lah subscribe tu. Tak ada masalah. Tekan je. Tak kena bayar. Free je. Itu je yang penting sebenarnya. Subscribe, tekan je. Tekan button yang merah tu. Bunyi ting ting. Tekan je. Okay. Untuk yang korang yang kat sana baru jumpa video ni, okay, salam perkenalan untuk korang semua. Aku tak ada cerita yang best-best nak masukkan. Macam ada video sana, ada video sini, ada video kat bawah ni, ada video kat sini, lepas tu keluar cerita lain, keluar cerita lain. Tak ada. Aku lebih kepada nak kita bincang, kita berbual, kita berkongsi, dan ini pengalaman-pengalaman yang kita susah nak jumpa dekat dunia kita lah. Dunia kita cuma tahu kisah pengalaman orang je. Aku pun kongsi je, tak ada masalah. Okay, subscribe, jangan lupa. Bye bye.